Berita menarik hari ini di Asoka.com, Khamis 23 September. Kerajaan negeri mengumumkan peruntukan sebanyak 7.3 juta ringgit yang merupakan bantuan one-off sentuhan kasih kepada semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinar berkata pihaknya berharap dengan peruntukan tersebut dapat membantu semua wakil rakyat dan pemimpin setempat membantu rakyat yang memerlukan bantuan. Ini merupakan tambahan kepada pelbagai jenis bantuan sedia ada yang telah dan sedang disalurkan oleh kerajaan negeri dan persekutuan. Terdahulu, beliau dalam ucapan yang sama berharap semua pihak menggembleng tenaga untuk memajukan negeri Sabah dan mengetepikan fahaman politik. Jelasnya lagi, pihak kerajaan di tadbir Gabungan Rakyat Sabah GRS amat menghargai pelbagai cadangan membina yang dilontarkan pada sidang DUN kali ini, termasuklah menangani pandemik COVID-19 di Sabah. Sementara itu, 2 telaga tiup yang dibina di 2 loji rawatan air LRA di Kota Belud disasar dapat mengurangkan gangguan bekalan air yang dialami penduduk daerah itu ketika ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata telaga tiup itu dibina di LRA Bayayat dan LRA Pekan Kota Belud melalui projek bekalan air luar bandar BALB. Katanya lagi, bagi telaga tiup di LRA Bayayat, ia dijangka siap pada akhir tahun ini, manakala telaga tiup di LRA Pekan Kota Belud kerja pembinaan dijadual bermula pada tahun hadapan. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kejaraian Negeri berkata pada masa ini terdapat 3 LRA yang membekalkan air terawat di LRA Pekan Kota Belud, LRA Bayayat dan LRA Pandasan dengan jumlah kapasiti reka bentuk sebanyak 43 juta liter sehari. Katanya permintaan semasa pengguna pada ketika ini ialah 42.1 JLS, namun daerah ini berdepan masalah bekalan air mencukupi selepas kejadian gempa bumi berpusat di Gunung Kinabalu pada 5 Jun 2015 yang menyebabkan Sungai Kadamayan sering mengalami banjir lumpur dan pasir apabila hujan lebat di kawasan Tadahan. Berita seterusnya, kerajaan negeri mencatatkan pencapaian pemberian vaksin penduduk dewasa adalah sebanyak 59.4% bagi 2 dos dan 72.1% bagi dos pertama di Sabah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Syahelmi Yahya berkata, sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan dimulakan, negeri ini telah menerima sebanyak 5,42,310 dos vaksin dan dimaklumkan bahawa sekitar 900,000 dos lagi akan sampai ke negeri Sabah pada minggu ini. Beliau yang juga Exco Kesihatan Negeri Sabah itu berkata dalam ucapan penggulungan mesyuarat pertama penggal kedua DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu hari ini. Sementara itu, mengulas lanjut dalam usaha meningkatkan lagi bilangan penduduk negeri diberikan vaksinasi, Syahelmi berkata pendekatan secara outreach sedang diperhebatkan dari semasa ke semasa. Mengakhiri penggulungan beliau, Syahelmi yang juga pengarah operasi program imunisasi negeri Sabah itu turut menyeru semua wakil rakyat yang ada di negeri Sabah, sama ada daripada pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang, untuk bekerjasama dan berganding bahu menyedarkan rakyat mengenai betapa pentingnya untuk mendapatkan imunisasi COVID-19. Berita seterusnya, seorang penolong jurutera mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima suapan sebanyak RM1,838 daripada sebuah syarikat. Tertuduh Nurul Syazwani Idris, 31, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu Abu Bakar Amanat selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya hari ini. Suapan berkenaan dikatakan sebagai balasan membantu mendapatkan kerja-kerja pembekalan barang-barang bagi program H20 Run anjuran kelab sukan dan hiburan
Jabatan Pengairan dan Saliran Kota Kinabalu pada 17 Mac 2017. Jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dijatuhkan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Terdahulu, tertuduh yang diwakili Peguam Ram Singh dibenarkan ikat jamin sebanyak RM6,000 dengan RM3,000 sebagai deposit serta seorang penjamin tempatan. Mahkamah juga menetapkan 12 November depan sebagai tarikh pengurusan perbicaraan kes berkenaan. Sementara itu, dalam mahkamah sama, Timbalan Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Negeri Sembilan berdepan 3 pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Tertuduh Muhammad Dafil Yamin 37 mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan membuat tuntutan palsu untuk program Himpunan Kasih Sayang Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2013. Muhammad Dafi kemudiannya dibebaskan menerusi ikat jamin RM10,000 dengan pendahuluan RM4,000 serta seorang penjamin. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana kanak-kanak dan lelaki berusia 12 dan 50 tahun yang hilang selepas bot dinaiki karam di Sungai Padas berhampiran Kampung Kalandos, Pangi, Tenom semalam masih belum ditemui. Setakat ini, operasi mencari dan menyelamat SAR sedang giat dijalankan Pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Tenom. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tenom Muhammad Zainal Sinsian berkata operasi SAR dimulakan pada jam 8.07 pagi tadi di sekitar kawasan kejadian. Zainal berkata usaha mencari akan diteruskan dan sebarang maklumat lanjut akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Terdahulu dalam kejadian jam 4 petang semalam, kedua-dua mangsa hilang menaiki bot bersama 2 lagi mangsa terselamat di Sungai Padas. Di sini selepas memberi barangan keperluan di Pekan Tenom. Bot yang dinaiki dikatakan tiba-tiba terbalik disebabkan arus deras ketika cuba menyeberangi sungai berkenaan. 2 mangsa iaitu seorang lelaki warga emas dan seorang wanita berjaya menyelamatkan diri, manakala 2 lagi mangsa hanyut sebelum hilang di bawah arus deras. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.